Assalamualaikum, kami daripada pelajar BIFP ingin membincangkan berkenaan tentang pengurusan kewangan. Bagaimana pengurusan kewangan, baik atau tidak baik? Jom kita lihat video ini. Hujung bulan ni dah kena bawa bajet. Otherwise overspend pula. Bulan ni nak buat apa? Sebelum pergi kedai, rasa better check stock dulu. Entah-entah tiba-tiba terbeli ekstra pula. Kita terima mesej ke? Oh, ni promotion ni, promotion pharmacy. Apa dia? Get RM5 voucher if you spend RM80. Semua taktik marketing. Macam-macam sekarang. Macam ni lah, terwaste duit. Semua godaan ya. Better don't take all these things. Tapi nak satu lagi plastik. Tadi saya datang dah. Oh ya, betul juga. Tapi saya ni ada bajet je. Kalau saya every month, saya ada bajet dia tersendiri. Tapi kalau saya memang faham dia punya apa alasan tu. Tapi kan, kalau saya over bajet, nanti benda yang lagi penting tu tak boleh bayar pula. So that's why lah, tak apa. Untuk bulan ni sajalah. Okay. So I akan cuba akan datang balik ya. Okey. Lepas ni datang lagi ya. Okay. Okey. Thank you ya. Thank you so much. Promotion beli 5 dapat 1. Bukan ni. Tapi barang ni ada dah. Beli pun memang merugikan lah benda ni semua. Better think waras sikit. Otherwise semua waste. Macam-macam ya sekarang ni Tapi rasa nak beli tapi kena sabar. Nak beli tapi kena sabar. Fantastic. Barang untuk adik, barang untuk anak saudara, untuk mak, untuk ayah. Banyak lagi ni, lebih ni. Lepas ni nak beli baju lah, lagi mall lah lepas ni. Apa lagi, kita shopping online lah, duit kan masih banyak. Tadi aku dah beli, aku dah beli, entah, aku pun tak ingat aku beli apa. Aku nak beli baju pula. Baju, beli tudung. Asalnya sekarang tengah sale kot. Yelah kan. Aku tak tahu duit aku berapa, tapi aku harap cukup lah. Dah kenapa ni? Insufficient balance. Macam mana insufficient balance? Aku rasa ada lagi banyak duit aku. Aduh, kenapa pula tak ada duit ni? Alamak, macam tak boleh percaya je. Asal pula balance aku tak cukup ni. Aduh, aku check lah. Aku rasa aku pakai apa je. Banyak ni je tinggal. Aku beli apa? Kena refresh. Ni bukan ni aku tak pakai. Weh, aku beli apa? Bil aku siapa nak bayar? Aduh, aku dah tak bayar bil air lagi. Matilah aku, habislah. Aku beli apa je?
aku rasa aku tak adalah beli barang banyak pun. Aku beli makanan, aku shopping baju, shopping online. Tapi lah, mana pergi semua duit aku? Ish. Pasal siapa nak bayar? Macam nak bayar bil ni? Aduh lah. Tak apalah, aku tanyalah. Aku tanya kawan aku lah. Hello? Weh, Aisu. Weh, aku ada masalah lah. Boleh tolong tak? Aku ingat nak pinjam sikit duit kau sebab aku ada masalah lah bulan ni. Alah sikit je, tak banyak pun. Alah, kita kan kawan. Alah sikit je, betul. Nanti aku bayar lah bulan depan. Ya, betul. Weh, ya. Hello? 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 Weh, macam mana aku ni? Macam mana ni? Aku tak bayar pakai apa? Aduh. Kejap. Aku rasa aku dah 2 bulan tak bayar bil elektrik. Bil api lah. Bil air. Aduh. Macam mana aku boleh lupa? Duit tak ada. Kawan tak nak tolong. Buat ni kalau elektrik mati macam mana? Alamak. Baru je cakap dah mati dah. Aduh. Belum apa-apa lagi. Kau ni Nurul, lepas ni kau kena ingat lah buat plan dulu, buat bajet dulu. Ni apa ni? Macam mana kau nak tidur ni? Macam mana kau nak buat kerja? Aduh. Antara masalah-masalah kewangan yang buruk adalah terdapatnya sifat-sifat seperti ini. Iaitu yang pertama, sifat gelojoh, di mana kita sebagai pembeli ada sifat gelojoh dalam membeli, iaitu kita membeli secara melulu. Kita berdatang ke kedai, kita tengok barang, kita beli mengikut nafsu tanpa kita menyenaraikan sebelum kita membeli. Yang kedua adalah keterujaan ketika promosi. Sebagai contoh, kita membukalah, kebiasaannya kita membuka aplikasi Shopee, kita nak membeli barang, kemudian kita tengok banyak promosi dalam tu. Kita membeli, kadang-kadang kita terpedaya dengan cara promosi daripada pihak penjual, tanpa kita menilai ataupun kita membuat satu penilaian lah. Kemudian yang ketiga, kita tidak melihat bajet ataupun tidak membuat bajet. Ini lebih teruk lah. Okey, kerana dengan adanya bajet, kita dapat menyenaraikan atau kita buat satu limit untuk kita membeli. Okey, yang keempat, tidak membeli barang keperluan. Okey, mungkin kita ada sifat FOMO, iaitu kita punya sifat di mana kita tidak boleh ketertinggalan. Kita tidak boleh tertinggal dengan kawan-kawan lain. Sebagai contoh, kawan ni dia ada telefon macam ni, dia pun nak beli juga. Okey, tanpa dia mengira dia punya bajet ataupun dia tanpa barang keperluan lah. Okey, dia nak beli barang itu, dia nak beli barang itu. Yang kawan dia ada kereta A, dia nak beli kereta A juga. Kalau boleh dia tak nak kalah. Okey, kemudian sifat yang seterusnya adalah kurangnya membuat simpanan. Di mana setelah tadi kita buat pembelanjaan tanpa kita membuat bajet, simpanan kita pun tiada peruntukan untuk membuat simpanan. Ini memberikan kesan buruk lah. Okay. Memberikan kesan buruk. Okey, seterusnya adalah masalah duit sebab habis. Okey, masalah duit sebab habis ni adalah pembelanjaan kita yang tiada limit membuatkan duit kita cepat habis, dan dia memberikan masalah-masalah lain seperti kurangnya simpanan, dan mendatangkan lagi pelbagai masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita akan membincangkan berkenaan masalah perancangan kewangan dan solusi. Tiada siapa yang terlepas daripada masalah kewangan. Perancangan yang tidak baik atau melalui detik-detik yang sukar
sama ada masalah keluarga atau masalah peribadi, ditimpa penyakit atau pengangguran, benar-benar boleh menjejaskan mutu perancangan kewangan anda. Berikut adalah 10 tip untuk menyelesaikan masalah kewangan anda. Yang pertama, kenal pasti masalah kewangan anda. Sama ada anda gemar berbelanja secara berlebihan, culas dalam membayar hutang dan sering lewat membayar bil keperluan. Yang kedua, buat bajet untuk membantu anda menyelesaikan masalah kewangan anda. Yang ketiga, kurangkan perbelanjaan anda, fokus pada keutamaan. Yang keempat, bayar secara tunai. Yang kelima, berhenti berhutang untuk mengelakkan masalah kewangan anda bertambah buruk. Yang keenam, elakkan membeli barang baru atau berjenama. Yang ketujuh, bertemu dengan penasihat kewangan untuk membincangkan masalah kewangan anda. Yang ke-8, digalakkan untuk berusaha meningkatkan pendapatan anda. Yang ke-9, jadilah realistik semasa menyelesaikan masalah kewangan anda. Dan yang ke-10, tingkatkan skor kredit anda dan amalkan tabiat berbelanja dengan berhemah. Hi, Assalamualaikum. My name is Cik Mahfuzah binti Muhammad Ali, matrix number 290358. So my part is explaining what is POLC in management. So I would like with P, that stand for planning. So what is planning? Planning is a function of management that involves setting objective and in determining a course of action for achieving those objectives. So what can we see from the action of Sis Pari and also Fatihah? Pada video Sis Pari dapat kita lihat bagaimana beliau telah merancang perbelanjaan hariannya dengan baik dengan mengutamakan barang keperluan daripada kehendak. Tetapi bertentangan pula dengan Teha yang membelanja mengikut kehendaknya tanpa membuat apa-apa planning. Okay, so next we go to L, that stand for leading. Leading involves the social and informal source of influence that you are used to inspire action taken by others, which is you need to lead what have you planned before. Elemen leading, di mana setiap individu bertanggungjawab untuk setiap perbelanjaannya setiap bulan. Which is O, that stand for organizing. Organizing is the function of management that involves developing an organizational structure and allocating human resource to ensure accomplishment of objective. Elemen organizing pula dapat kita lihat Sis Pari telah berjaya dalam bagaimana dia organisekan cash flow bulanannya, tetapi untuk Teha pula dia telah gagal dalam organize cash flow bulanannya. Controlling involves ensuring that performance does not deviate from standard. Controlling consists of 3 steps, which include: first, establishing performance standard; second, comparing actual performance against standard; and lastly, taking corrective action when necessary. Seterusnya untuk elemen controlling pula, di mana Sis Parimala telah mengawal perbelanjaannya supaya tidak melebihi daripada apa yang ditargetkannya. Tetapi untuk Teha pula, disebabkan dia tidak menentukan apakah keperluan dan kehendaknya, dia telah gagal dalam mengawal perbelanjaannya. Agama Islam sangat menggalakkan umatnya untuk sentiasa menguruskan perbelanjaannya dengan betul untuk mengelakkan sebarang pembaziran. Sesungguhnya, pembaziran itu adalah amalan syaitan. Kesimpulannya, hendaklah kita mengutamakan keperluan daripada kehendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mengenai video sebentar tadi yang dapat kita saksikan bahawa mengenai 2 orang wanita, di mana yang pertama adalah seorang wanita yang sangat prihatin mengenai mengurus kewangannya dengan bijak, membuat perancangan terlebih dahulu, manakala wanita yang kedua adalah merupakan seorang yang sangat boros, gelojoh dalam melakukan perbelanjaan dan tidak memikirkan kewangan pada masa hadapan. Jadi, dengan ini kita dapat melihat bahawa kepentingan kita sebagai seorang Muslim sejati, kita hendaklah mengawal kewangan kita dengan baik dan kita hendaklah membuat perbelanjaan dengan mengutamakan barang-barang keperluan melebihi barang kehendak. Sebagai seorang Muslim dan dituntut dalam Islam, kita hendaklah tidak berbelanja berlebih-lebihan dan kita hendaklah mengawal perbelanjaan kita, dan lebih baik kalau kita bersikap sederhana dalam apa jua aktiviti yang dilakukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan rezeki kepada semua hamba-hambanya agar selalu digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebaliknya, Allah melarang hamba-hambanya menggunakan harta untuk pemborosan atau berlebihan. Larangan ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-27, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazirina kanu ihwana syayatini wa kana syayatanu li rabbihi kafura.
Maksudnya adalah sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi surah Al-Isra ayat yang ke-27 ini jelas menerangkan bahawa Allah mencela perbuatan membelanjakan harta secara boros. Orang-orang pemboros dalam ayat ini adalah mereka yang menghambur-hamburkan tanah bendanya dalam perbuatan maksiat yang tertentu di luar perintah Allah. Allah menegaskan bahawa para pemboros adalah saudara setan. Artinya, jika orang yang memanfaatkan harta di luar batas keridaan Allah dan mengingkari nikmatnya, perbuatannya itu dapat disamakan dengan perbuatan setan. Jadi, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah membuat perancangan terlebih dahulu dengan membelanjakan harta-harta kita, mana yang lebih utama dengan mana yang kita boleh tangguhkan. Contohnya, kita hendaklah mengenal pasti kewangan kita terlebih dahulu. Di mana kalau kita, contohnya macam pada bulan ini kita mempunyai banyak komitmen hendak dibayar. Jadi kita hendaklah menangguhkan dulu barang kehendak kita. Jadi mungkin pada bulan hadapan komitmen kita telah habis dibayar pada bulan yang lepas. Jadi pada bulan hadapan mungkin kita dapat membeli barang kehendak kita. Contohnya macam mungkin kita hendak memakai barang yang berjenama, barang-barang yang terkini, barang yang trending, yang semasa. Jadi barang-barang tersebut mungkin mempunyai harga yang lebih tinggi. Jadi di sini mungkin saya pasti setiap orang pasti ada cita rasa yang dimahukan. Jadi untuk membeli barang yang agak berharga tinggi dan boleh dikategorikan membuat pembelian secara berlebihan. Jadi mungkin kita boleh mengawal kewangan kita dengan mendahulukan barang keperluan kita, contoh bayaran-bayaran, sewa rumah dan sebagainya. Kemudian baru kita asingkan kewangan kita untuk barang-barang kehendak kita. Okay. Jadi dalam pengurusan kewangan ini, pakar-pakar kewangan telah menyatakan bahawa kita hendaklah memiliki beberapa kemahiran untuk membuat keputusan yang betul dalam kehidupan, seperti mempunyai kesedaran terhadap pentingnya pengurus kewangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang kewangan dan risikonya, mempunyai sikap yang betul terhadap kewangan, memotivasikan diri dan mempunyai keyakinan untuk menguruskan kewangan dengan baik. Kemudian mengenai isu ini, kita dapat kaitkan dengan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW sendiri mengamalkan kehidupan yang sederhana. Jadi walaupun bukit dan gunungan yang ada di sekitar pernah ditawarkan agar ianya dijadikan emas dan perak, akan tetapi Rasulullah SAW menolaknya dan tetap memilih cara hidup yang sederhana. Diriwayatkan oleh Abu Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kedudukan aku di dunia ini? Tidak aku di dunia ini melainkan seumpama seorang pengembara yang berteduh di bawah pokok kemudian berlalu meninggalkannya." Jadi diriwayatkan juga bahawa dapur Rasulullah SAW hampir 60 hari tidak berasap. Baginda dan isteri-isterinya hanya menjamah buah, tamar dan air, bukan kerana tidak mampu, tetapi Rasulullah SAW suka untuk hidup dalam keadaan yang sederhana dan tidak melakukan pembaziran serta berbelanja mengikut hawa nafsu. Jadi kesimpulannya adalah Islam sangat melarang sikap boros dan berlebihan dalam menggunakan harta. Islam juga mengajar agar umat Islam mampu menjadi orang yang berhikmah dan selalu menggunakan harta-harta untuk hal-hal yang bermanfaat.